pagi saudara-saudari sekalian. 各位亲爱的弟兄姐妹，早上好！ Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari mempersiapkan hati dengan mengambil waktu teduh sejenak. 我们要开始早上的崇拜，请大家默祷预备心。 Berdoa. 我们一同祷告。 Kami bersyukur anugerah yang berlimpah karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami. 天父，我们感谢你，因为你丰盛的恩典与我们同在。 Bersyukur, senang atau susah, ada damai di hati karena perlindungan dan topangan yang kami rasakan. 感谢你，让我们不论是喜怒哀乐，都有你的同在，你的能力托住我们。 Mohon Tuhan selidiki hati dan pikiran kami. Dalam 1 minggu yang telah kami lewati, ada hal yang telah melukai hati Tuhan dan sesama. 天父，求你察看我们的心思意念，在过去的1个礼拜里面，我们做出了许多得罪你、得罪人的事。 Mohon darah Yesus Kristus menyucikan dan layakkan kami sehingga kami layak datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. 恳求你主耶稣的宝血洁净我们的心怀意念，让我们配着来到你的圣洁宝座前敬拜。 Pagi ini kami diberi kesempatan bertemu dengan Tuhan, mau mendengar firman-Mu. 今天早上我们有聚会来到你面前，要聆听你的话。 Berilah kami kerendahan hati dan telinga yang dapat menerima ajaran-Mu. 给我们每一个人有谦卑的心，受教的耳朵能领受你的话。 Ajarkan kami dapat melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kami setiap saat. 也教导我们在每一天的生活里面可以遵行你的话。 Kebaktian pagi ini kami mohon Tuhan ada di antara kami menguasai ruangan ini menjadi suci sehingga penyembahan kami berkenan di hati Tuhan. 我们恳求你掌管这个会场，让我们可以配着来到你面前。 Saat ini kami juga mau serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan menerjemahkan. 也求你自己施恩给你的仆人传讲你的信息，翻译着同感一个灵。 Urapi dan sucikan dengan darah Yesus Kristus. 求你洁净也膏抹他们。 Layakkan hamba-Mu sehingga firman dapat diurai dengan jelas dan kehidupan kerohanian kami dapat bertumbuh. 求你自己膏抹使用你仆人，把你话语解释清楚，来让我们的属灵生命得着长进。 Sehingga kebaktian hari ini tidak berlalu begitu saja. 但愿早上的聚会不这样空空的过去。 Berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. 我们祷告是奉耶稣基督的圣名， Amin. 阿门。 Mazmur 57 ayat 10-11. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu
mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. 诗篇57篇第11节，因为你的慈爱高举诸天，你的诚实大到穹苍。上帝啊，愿你崇高过于诸天，愿你的荣耀高过全地。 Bersyukur kasih Tuhan tidak berubah. Terpujilah Tuhan yang maha mulia. Kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. 我要向你称谢，哦主，在万民当中，我要赞美你的名，在列邦之中。 Mari kita angkat pujian. Ku puji-Mu Tuhan, terpujilah Tuhan yang maha mulia. 我要向你称谢，哦主，在万民当中，我要赞美你的名，在列邦之中。 会众请坐。Kita muliakan Allah kita, sungguh besar Allahku, selamanya besar dan ajaib, layak dan patut disembah, Raja atas segala raja. 我们要尊崇我们的上帝，因为他是伟大的上帝，他配得我们称颂他，因为他是万王之王。 Kita angkat pujian, sungguh besar Kau Allahku. 我们来唱诗，你真伟大。 Ya Tuhan ku
dengan dosa. Saat ini kita diberikan kesempatan, nyatakan semua di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan, sucikan hati kita. Dengan kasih-Nya, kuasai kita. Dan Roh Kudus selalu menuntun kita supaya mau taat pada pimpinannya. 让我们安静片刻，做认罪的祷告，求上帝检查，求圣灵带领我们，让我们愿意顺服他的引导。 Saat ini kita diberi kesempatan untuk introspeksi diri kita. 让我们有一段时间自己审查。 Jemaat, mari kita bangkit berdiri. 请会众一同站立， Mari kita berdoa kepada Tuhan. 让我们向上帝祷告。 Bapa, Engkau tahu segala hal di dalam hidup kami. 天父，你清楚我们的人生， Tidak ada yang bisa kami sembunyikan dari hadirat-Mu ya Tuhan. 在你面前我们不能隐藏。 Dan karena Engkau juga maha tahu dan menyelidiki apapun yang ada pada kami. 你也清楚知道我们的心事意念。 Tuhan, karena itu dengan penuh kerendahan hati kami membuka semua hati pikiran kami di hadapan-Mu. 我们存谦卑的心在你面前赤露敞开。 Bapa, ampunilah segala dosa kesalahan kami. 天父，求你赦免我们的罪过。 Biarlah kami selalu menjadi anak-anak Tuhan yang mengevaluasi diri di hadapan Tuhan. 让我们在你面前愿意审查自己。 Tuhan, supaya kami selalu berefleksi dan melihat segala dosa kesalahan yang kami 让我 lakukan. 们看见我们所做的各样罪过。 Dengan penuh kesadaran ya Tuhan, kami mohon ampun kepadamu. 我们也醒悟到向你祈求赦罪的恩典。 Kiranya darah Yesus Kristus boleh menyucikan hati pikiran kami. 愿主耶稣的宝血洁净我们的心事意念。 Dan kuasa kebangkitan Tuhan menolong kami untuk mampu bangkit dari keterpurukan kami. 愿你复活的大能帮助我们从软弱中再次振作起来， Sehingga kami selalu rindu untuk memuliakan nama Tuhan. 让我们渴慕有一个荣耀你的生活。 Dengar doa kami Bapa, 垂听我们的祷告， dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 奉靠耶稣基督圣名， Amin. 阿门。 Saudara, dengarkanlah janji pengampunan dosa demikian. 请听赦罪的话语。 Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. 这样自己罪过的必不亨通，承认离弃罪过的必蒙怜恤。 Amin. 阿门。 Kita bersyukur Kristus Juru Selamat yang ajaib, yaitu Yesus Tuhan kita, yang sudah membebaskan hutang dosa kita. 我们感谢上帝，耶稣基督是奇妙的救主，他愿意偿还我们的一切罪债。 Kita angkat pujian Juru Selamat yang ajaib. 我们来唱一首诗歌，何等奇妙的救主！ Juru Selamat
dipersilakan untuk duduk 会 kembali. 众请坐。 Oh ya sih, sorry. Jemaat bangkit berdiri. Kita akan mengiklarkan pengakuan iman rasuli. Mari bersama-sama umat Tuhan dari sepanjang abad dan segala tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian pakai bahasa Indonesia terlebih dahulu. 我们先用印尼文诵读《使徒行经》。 Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Ana Darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒 Jemaat, 行经， 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。 将在阴间，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣土相通，我信罪的赦免，我信身体复活。 我信永生，阿门。Jemaat dipersilakan 会众 duduk 请 kembali. 坐。 Kita mempersiapkan hati untuk mendengar firman. Jemaat, mari kita sebelum kita angkat menyanyikan lagu Kini Penuhi Hatiku. 我们要预备心来聆听神的话。听到之前，我们来唱一首诗歌《充满我》。Sinar
hadirat Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. 我们一同祷告，求圣灵的带领。 Bapa, kami bersyukur kami sudah boleh beribadah di hadapan-Mu. 天父，我们感谢你，我们可以在你面前敬拜你。 Terima kasih Tuhan kami boleh memuji-muji nama-Mu. 感谢你，我们可以称颂赞美你的名。 Kami bersyukur Tuhan sudah mengampuni kami, membersihkan seluruh dosa kami. 感谢你已经洁净我们的罪过， Sehingga kami boleh dipersiapkan mendengar firman-Mu. 让我们可以预备心来聆听你的话。 Sertai kedua hamba-Mu ya Tuhan. 求你与你两位仆人同在， Sertai kami semua, 也与我们每一个人同在。 baik jemaat yang di gereja ataupun yang di rumah masing-masing. 无论是在教会里的弟兄姐妹，或者是在家里线上聚会的弟兄姐妹， Supaya kami boleh dipersatukan dalam kebenaran firman 让我 Tuhan. 们在你的真理里面合而为一。 Bapa, Engkau sertai kami semua 天父，求你赐我们同在， dan beri kami konsentrasi yang baik. 我们可以专注在你身上。 Dengar doa kami 垂听我们的祷告， dalam nama Tuhan Yesus 奉 Kristus. 靠耶稣基督圣名， Amin. 阿门。 Kita bersama-sama akan belajar dari kitab Yunus. 我们要一同学习这个约拿书 Pasal yang keempat ayat 1 sampai 11. 第4章第1节到第11节。 Ayat 1 sampai ayat 6 dibaca dalam bahasa Mandarin dan setelah itu bahasa Indonesia. 第1节到第6节，这里用中文来念；接下来第7节到第11节用印尼文来念。约拿书第4章，旧约的约拿书第4章第1节，这里说：“则是约拿大大不悦，却甚发怒，就祷告耶和华说：耶和华，我在本国的时候。”岂不是这样说吗？我知道你是有恩典、有怜悯的神，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不将所说的债，所以我记述逃亡他死去。耶和华说：“现在求你取我生命吧，因为我死了比活着还好。”耶和华说：“你这样发怒和狐狸吗？”于是又拿出城，坐在城的东边，在那里为自己搭了一座棚，坐在棚的荫下，要看看那城究竟如何。耶和华上帝安排一颗蓖麻，使其发声高过约拿，因而遮盖他的头。救他脱离苦处，约拿因着蓖麻大大喜乐。 Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jara itu sehingga layu. Segera sudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi firmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jara itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jara itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya. 我们读经到此，凡已经读了并默想上帝话语的人有福了。 Saudara, kita akan belajar mengenai kesabaran Tuhan. 各
各位亲爱的弟兄姐妹，我们要学习上帝的能耐。 Saudara, kisah Nabi Yunus ini adalah kisah yang sangat dramatis sekali. 约拿的事迹真正是一个传奇性的事迹。 Kitab ini termasuk kitab yang pendek, 这约拿书是个很短的书信， tetapi isinya sangat dramatis kalau kita membacanya dengan 可 baik-baik. 是我们好好的读这4章，那么知道这个约拿的事迹是富有传奇性的。 Ketika saya merenungkan dan membacanya, 当我默想这一篇信息， dramatis karena menggambarkan perbedaan yang besar antara sifat manusia dengan sifat Tuhan. 我说它是传奇性的，因为它把上帝的性格跟人的性格很清楚的刻画出来。 Saudara, kalau kita mau membaca firman Tuhan dengan baik 可是我们要好好的读上帝的话， dan juga membaca kitab Yunus, 我们再看这个约拿书， sungguh sudah kita lihat jauhnya saudara dan saya dibandingkan dengan Tuhan. 我们可以发现我们跟上帝有相当大的距离。 Saudara, sifat-sifat Tuhan digambarkan dengan jelas di dalam kitab Yunus 在 ini. 约拿书里面，上帝的性格很清楚的描写出来。 Salah satunya adalah kesabaran Tuhan. 其中一个呢，就是上帝的能耐。 Tapi bagaimana dengan kita semua? 那么跟我们又如何呢？ Kita adalah orang-orang yang sering tidak sabar 那我们很多时候不能忍耐， dibandingkan dengan Tuhan. 比起我们的上帝。 Karena itu saudara, sebagai orang Kristen kita harusnya belajar dengan baik-baik catatan kitab ini. 身为基督徒，我们必须要好好学习这一本约拿书。 Bahkan saudara, jangan sampai kita berlebihan seperti Nabi Yunus. 那也让我们不要像约拿一样有过分的行动。 Jadi ini menjadi peringatan juga bagi kita. 这也是成为我们这个警告。 Mengapa saya katakan berlebihan dari seorang nabi yang bernama Yunus? 为什么呢？我说是这个约拿有过分的激动呢？ Yang keterlaluan adalah dia pengen mati, saudara. 因为他向上帝求死。 Saking dia marahnya karena Tuhan tidak menghukum kota Niniwe. 他非常的生气，因为上帝没有刑罚尼尼微人 Tuhan, lebih baik aku mati saja. 倒不如我死吧。 Itu sampai dia ngomong 2 kali, saudara. 他2次这样说。 Saudara, sebelum menumbuhkan pohon jarak 当上帝还没有让这个蓖麻树生长， dan sesudah pohon jarak itu mati layu, 那么以后呢，这个蓖麻树枯萎了。 Yunus sampai berkata, lebih baik aku mati saja, Tuhan. 那么约拿第2次说：“我还是死吧更好。” Apakah Yunus itu terlalu yakin kalau dia mati masuk surga? 是否这个约拿他确信死了以后必定进天堂？ Sehingga langsung dia berani katakan, Tuhan aku mati saja. Karena seolah-olah ada jaminan pasti masuk surga. 以至于他敢怎么说有这个保障可以进天堂？ Saudara, di dalam ajaran teologi, ajaran Alkitab, memang Tuhan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Yesus. 是在圣经的神学上，我们知道上帝要拯救所有相信的人。 Tetapi saudara, ajaran ini bukan berarti bisa kita perlakukan dengan seenak kita sendiri. 那么然而呢，我们不能随便来使用这个神学思想。 Saudara, kalau saya mau bertanya kepada kita semua, 就是我问各位， beranikah kita seperti Yunus, Tuhan aku ingin mati saja? 你敢像约拿怎么说？我死了更好呢？ Mungkin ada di antara kita yang nggak berani mati, saudara. 可能我们当中有人他不敢死， Dan takut sekali kalau mati. 他们怕死， Mungkin ada yang sebaliknya, oh kelihatannya kok berani mati. 或者有人他敢死。 Saya tidak bisa menilai 2 sisi dari masing-masing orang ini. 我不能来评价你们这2种的这个态度。 Apakah yang takut mati dengan yang berani mati itu berarti ada perbedaan?
那么这个敢死的还有怕死的是否有不一样呢？ Seolah-olah yang berani mati pasti masuk surga, yang tidak berani mati pasti ragu ke surga. 是否敢死的确定他会进天堂，怕死呢？他怀疑能不能进天堂？ Saudara, saya tidak bisa menilainya. 我不能评论各位的心事， Tapi yang jelas Tuhan tahu. 但很清楚，上帝知道。 Kalau kita perhatikan saudara dari tokoh-tokoh perjanjian lama maupun perjanjian baru. 若是我们来观察圣经里面的人物，不论是旧约的或者是新约的， Memang saudara Nabi Elia juga pengen mati. 那么以利亚也曾经求死， Dia ketakutan menghadapi sang ratu Isabel itu. 那他非常的害怕去面对这个亚哈王的太太以西别， Saudara, ironis sekali. 这是非常非常的不一样。 Nabi Elia adalah nabi yang kelihatan imannya sangat besar sekali. 以利亚呢，看起来他的信心是那样的强壮， Dipakai oleh Tuhan telah melakukan mujizat yang begitu dahsyat. 上帝使用了他，行了那伟大的神迹。 Tapi hanya karena Isabel mengancam membunuh, dia langsung ketakutan. 但是因为耶西别王后讲一句话，他就怕得要命。 Di sini menunjukkan saudara bahwa keadaan iman kita tidak bisa menentukan siapa diri kita. 这里告诉我们信心的状况都不能确定我们是怎样的一个人。 Karena itu saudara dan saya tidak boleh menjadi sombong. 因此呢，你我都不可以成为一个骄傲的人。 Semua bergantung kepada Tuhan. 我们必须完全的依靠上帝。 Disinilah saudara kita lihat Yunus. 在这里我们看到约拿， Ini menjadi peringatan juga bagi kita. 对我们来说是一个警告。 Dan puji Tuhan, Tuhan tidak melayani permintaan Yunus. 那感谢上帝，上帝没有成全约拿的要求。 Dia pengen mati langsung Tuhan matiin. 他向上帝求死，上帝就约拿就马上死掉。 Kalau dia langsung dimatiin, kisahnya tidak akan berlanjut, saudara. 若是他马上死了，这个故事呢就不能继续下去。 Dan saya melihat bahwa akhirnya kitab Yunus ditutup di pasal 4 ayat 11 saja. 那么这个约拿书呢，在第4章第11节结束。 Dan tidak ada kelanjutan bagaimana kemudian pelayanan dari Yunus. 那么没有延续下去，我们不知道以后约拿的服事是怎样的。 Memang Nabi Yunus diingat dia berada di perut ikan menjadi lambang dari Tuhan Yesus ada di perut bumi. 是约拿在鱼肚腹里面3天3夜，可以预表耶稣基督在阴间的3天。 Tapi apakah itu menjadi suatu kebanggaan? 那么，难道这是这的骄傲的事情吗？ Tapi itu justru menunjukkan bahwa betapa manusia yang berdosa itu. 那在这里给我们看见，我们人是何等的罪人。 Sekalipun itu seorang nabi, 虽然他是一个先知， sekalipun itu seorang rasul, 他是一个使徒， dia bisa jatuh dalam dosa. 他也可以跌倒在罪恶过犯当中。 Kedudukan sebagai seorang nabi ataupun rasul 那身为一个先知或者是使徒， tidak bisa menjadi kebanggaan. 都不能成为我们骄傲的身份， Tidak bisa juga menjadi satu standar ukuran bahwa rohaninya pasti bagus. 也不能成为一个属灵的标准，让我们看到他是何等的高超。 Ini pun menjadi peringatan bagi saya. 这也是成为我自己的警告。 Hamba Tuhan pun sebagai pendeta pun tidak menjadi tanda bahwa kerohaniannya pasti bagus. 身为上帝的仆人，一个牧师、传道人，并不保证他有好的灵性。 Juga saudara semua. 包括你我， Sebagai majelis pengurus guru sekolah minggu atau apapun, tidak menandakan rohani saudara lebih bagus dari orang lain. 身为这事、主日学老师等等圣工人员，都不保障你有更好的灵性。 Tapi saudara, lewat Nabi Yunus ini sebaliknya kita mensyukuri dan memahami sifat Tuhan. 那么，透过约拿的事迹，
我们感谢上帝，我们可以认识上帝的性格。 Sifat Tuhan yang begitu agung dan mulia, 上帝的性格是何等的荣耀尊崇， yang ditunjukkan dalam kesabarannya yang luar biasa. 特别在他这个忍耐这一件事情上， Mari kita lihat bersama-sama. 我们来看下去。 Yang pertama adalah relasi dari sifat-sifat Tuhan. 我们来看上帝种种属性的关系。 Saudara-saudara, Yunus tahu dan menyebutkan sifat-sifat Tuhan. 约拿知道上帝的属性，他列出来了。 Ayat yang kedua disebutkan, Engkau Tuhan adalah pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. 第二节约拿说：“你是有恩典、有怜悯的上帝，不轻易发怒，有丰盛的慈爱。” Saudara, empat sifat ini, pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. 这四种的性格有恩典、怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱。 Saya percaya Yunus sebagai seorang nabi 那我相信约拿身为一个先知， pasti mengerti sifat-sifat Tuhan yang lain, banyak sekali. 他也肯定知道上帝其他的性格。 Saudara, sifat Tuhan tentu tidak dicerminkan hanya di dalam ayat 2 ini saja. 上帝的性格不是在这个第二节所描述的。 Saudara, kalau sifat Tuhan cuma hanya tercantum di ayat yang kedua ini, bagaimana dengan kesuciannya, keadilannya, dengan kebenarannya dan sebagainya. 若是单单记在第二节里面，其他的圣洁、公义、真理等等又如何呢？ Saudara, sebagai seorang nabi, orang yang betul-betul sering bergaul dengan Tuhan, 身为一个先知，约拿他肯定跟上帝与交往。 Yunus mengerti hampir semua sifat Tuhan. 约拿他会认识上帝所有的性格。 Tetapi saudara harus tahu bahwa setiap sifat Tuhan tidak saling bertentangan. 那我们也知道，上帝的所有的性格没有相抵触的。 Apakah kasih Tuhan itu bertentangan dengan keadilan Tuhan? 难道上帝的恩爱和他的这个公义相抵触吗？ Apakah kesabaran Tuhan berlawanan dengan kalau Tuhan murka atas dosa? 那么上帝的忍耐和他对罪恶的整怒是否相抵触呢？ Saudara ingat bahwa sifat Tuhan semuanya tidak saling bertentangan. 那我们也知道，上帝所有的性格都没有相抵触的， Tetapi justru saling terhubung yang menunjukkan kesempurnaan dan integritas diri Tuhan. 而是所有的性格相辅相作，可以成全上帝的完全。 Karena itu kalau saudara dan saya membaca Alkitab dengan baik, 若是我们好好的读上帝的话， kita akan menemukan banyak sifat-sifat Tuhan. 我们可以发现上帝其他很多的性格。 Nah saudara, hal inilah yang membuat saudara dan saya harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. 所以呢，我们必须借着这样的途径来更加的认识上帝。 Dan kita bertumbuh seiring dengan waktu dan pengalaman-pengalaman dalam hidup kita. 随着我们人生的经验路程，那我们就更加的明白上帝。 Mungkin di satu hari kita belajar tentang kesabaran Tuhan. 可能有一天我们学习上帝的忍耐， Mungkin di suatu hari kita belajar mengenai keadilan 那 Tuhan. 么另外的时间我们学习上帝的公义。 Mungkin suatu hari kita dihajar sama Tuhan, kita mengerti bahwa Tuhan itu sayang sama kita. 可能我们受管教的时候呢，我们可以明白上帝是何等的爱我们。 Ketika Tuhan mengajar kita, kita sadar bahwa Tuhan tidak bisa kompromi dengan dosa 当 kita. 上帝管教我们的时候，让我们醒悟，上帝不能容忍我们的罪过。 Jadi saudara, disinilah kita terus seiring dengan waktu dan pengalaman-pengalaman hidup kita bertumbuh di dalam Tuhan. 就这样，借助我们的人生经历，我们在上帝里面成长。 Dan hati-hati, jangan sampai kita seolah-olah membela diri. 我们就不要自负，
Dan kita juga jangan memanipulasi sifat-sifat Tuhan. 我们也不能利用上帝的属性。 Saudara, Yunus di sini sebetulnya bahaya sekali. 那约拿其实呢，在非常的危险的事当中， Yunus tahu tentang sifat Tuhan yang pengasih, penyayang dan sebagainya. 他知道上帝的属性， Tetapi Yunus menggunakan sifat Tuhan dalam arti kebenaran, keadilan, menghakimi dan sebagainya. 那么他只用上帝的公义、上帝的圣洁等等。 Dan dia ingin sekali Tuhan melaksanakan sifat-sifatnya itu kepada Niniwe. 那么他盼望上帝可以用他这一方面的性格来对付尼尼微人。 Saudara, seolah-olah Yunus ingin jadi Tuhan. 那好像着这个约拿，他本身要做上帝， Tuhan mengikuti keinginan Yunus. 让上帝随从他自己的意愿。 Wah, saudara, ini tindakan yang manipulatif sekali. 这是利用上帝。 Bukankah kita sering begitu, saudara? 那我们是否也常常这样呢？ Kita cari kehendak Tuhan. 我们寻求上帝的旨意 Ya, jika kita lagi cari kehendak Tuhan. 我们是寻求上帝的旨意， Tapi kita sudah punya rencana. 但是我们自己本身早就已经有了这个计划。 Lalu Tuhan disuruh stempel sama tanda tangan sama kita. 那么以后呢，只求上帝签名。 Tuhan, ini rencana saya, Tuhan. 上帝啊，这是我的计划 Jadilah Tuhan kehendak saya. 让我的这个计划成就。 Tapi bahasanya, Tuhan jadilah kehendak-Mu. 但是呢，我们却导用愿上帝的旨意成就这一句话。 Jadi saudara, kita bukannya cari kehendak Tuhan, tapi kita sudah punya kehendak sendiri. 我们不是说寻求上帝的旨意，乃是自己已经有了这个计划。 Saudara, hati-hati, kita sering memanipulasi. 我们要非常的小心，因为我们常常利用 Dan 上 sering 帝。 kita membela diri. 那以后呢，我们自己为自己辩护。 Yunus di sini mau membela diri. 约拿在这里要为替自己辩护， Dia tahu tentang kebenaran Tuhan. 他知道上帝的真理， Dia katakan bahwa dia memang sudah tahu bahwa Tuhan itu maha pengasih penyayang. 他知道上帝是满有慈爱怜悯的上 Karena 帝。 itu kenapa aku melarikan diri. 那为什么我逃跑呢？ Aku tidak mau ke Niniwe. 我不要去尼尼微， Aku pergi ke Tarsis 我 saja. 逃到塔市去。 Saudara, dia penuh dengan pembelaan-pembelaan diri. 他就是这样的替自己辩护。 Saudara yang dikasihi 各 Tuhan. 位亲爱的弟兄姐妹， Selama kehidupan di dunia ini, 当我们活在这个世界上， memang kita bisa membela diri. 我们可以替自己辩护。 Tapi saudara dan saya nanti di hadapan Tuhan, tidak bisa kita ngomong di hadapan Tuhan. 那么以后在上帝面前，我们就不能替自己辩护了。 Kita akan mingkem, diam 1000 bahasa. Tuhan ungkapin semua kesalahan dan dosa kita. 当上帝把我们的罪过显露出来的时候呢，我们就闭口不言， Kita tidak mungkin bisa membela diri di 我 hadapan 们根 Tuhan. 本就不能替自己再辩护了。 Kalau dalam kehidupan ini saudara dan saya masih bisa seolah-olah bela-bela diri. 那现在呢，或者我们还可以替自己辩护找理由， Itu semata-mata karena Tuhan masih sabar sama kita semua. 那是因为上帝对我们还蛮有忍耐。 Jadi sudah mengenal Tuhan itu harus mengenal dengan seluruh sifat itu betul-betul menjadi satu di dalamnya. 所以，当我们说认识上帝的时候，要把所有的性格完全的靠在一起。 Bapak gereja bernama Agustinus. 教父奥古斯丁， Dia pernah memberikan gambaran yang sangat baik sekali. 他曾经这样的描写： Kita tidak tahu mengapa hukuman Tuhan membuat seseorang yang baik menjadi miskin. 我们不知道为什么上帝的这个计划使我们这个好的人成为贫穷。 Tapi ada juga orang yang jahat menjadi kaya. 那么我会看见许多恶人，他反而富有， Atau mengapa seorang yang jahat memiliki kesehatan yang baik. 或者是说那些恶人，他却有健康的身体。 Seorang yang saleh dihabisi oleh sakit penyakit. 那些圣贤的人，反而受疾病的这个摧残。 Tapi begitu juga bisa sebaliknya.
同样，这个相反的事情也可以发生。 Orang yang baik mendapatkan kebaikan. 那么好人他们得做好的报应， Orang jahat ditimpa 那 malapetaka. 么那些恶人他们遭受到患难。 Jadi kita tidak tahu berdasarkan keadaan apa sehingga itu semua diizinkan oleh Tuhan. 我们根本就不能够明白是凭什么理由上帝把这些事情架在我们身 Kita 上。 tahu Tuhan itu maha baik, 是我们知道上帝是美善的， tapi kita juga tahu Tuhan itu maha bijak. 那我们也知道上帝是蛮有智慧， Dan kita juga tahu Tuhan itu maha adil. 那我们也知道上帝是非常公义的。 Dan di dalam semua sifat-sifat Tuhan 那么在上帝所有的性格里面， tidak ada kelemahan, 没有软弱的， tidak ada kekurangan, 没有缺少的， tidak ada ketidakadilan, 没有不公义的， tidak ada juga ketergesa-gesaan. 也没有记触的。 Adalah lebih menguntungkan bagi kita 那么对我们来说，我们是幸运的， untuk belajar tidak membandingkan berkat dan malapetaka di dalam yang dialami oleh orang baik maupun orang jahat. 我们就不要在恶人或者是好人身上做这个比较。 Saudara, Agustinus mengatakan ini semua memiliki pemahaman yang dalam sekali mengenai Tuhan. 奥古斯丁能够讲出这一样的话，是因为他对上帝非常深刻的认识。 Dan saudara dan saya harus hati-hati. 那我们必须要谨慎。 Bukankah ada gereja yang mengajarkan kalau namanya diberkati itu berarti saleh? 有一些教会教导我们，若是蒙上帝赐福，就说明我们是一个圣人。 Diberkati berarti beriman. 你蒙祝福是因为你有信心。 Saudara, itu terlalu cetek pemahaman pengenalan kita tentang Tuhan. 这样对上帝的认识非常的肤浅。 Di dalam Pemazmur pernah dikatakan dua aspek yang Agustinus katakan. 那么诗人的作者所讲的，在奥古斯丁的话语里面显明出来。 Jadi Agustinus tidak salah. 那么奥古斯丁没有说错。 Di dalam Pemazmur ada pemazmur mengatakan, aku melihat orang jahat kok umurnya panjang dan mereka berlimpah-limpah 因 hidupnya. 为诗人也怎么说，那些恶人他长命，而且生活丰盛。 Tetapi Pemazmur dan Amsal juga mengatakan orang yang saleh, orang yang sungguh-sungguh juga diberkati Tuhan. 那么诗人甚至箴言里面也说，那一些好人也蒙上帝赐福。 Jadi sudah dua aspek ini bisa terjadi. 那么这两样事情都可能发生。 Tapi juga bisa pahami Ayub orang yang benar mengapa menderita begitu luar biasa. 但我们也看到这个约伯，他是个义人，但是他受尽各样的折磨。 Sebaliknya Raja Saul yang sudah meninggalkan Tuhan betul-betul ditinggalkan dan mengalami banyak kesulitan. 这个所罗门王他离去上帝，那么上帝真的丢弃了他。 Saudara, jadi ketika saudara memahami tentang Tuhan, 当我们学习认识上帝的时候， pahamilah terus di dalam persekutuan yang dekat dengan Tuhan. 让我们因着亲近上帝的不断的更认识他。 Jangan bandingkan dengan si A si B, orang-orang sekitar 不要 kita. 把我们周边的人做一个比较， Karena kita tidak pernah tahu bagaimana perlakuan Tuhan terhadap setiap orang. 因为我们根本不能够知道上帝对每一个人的安排。 Karena itu saya selalu belajar. 所以呢，我不断的学习， Saya harus terus-menerus, yang terpenting adalah bertanggung jawab di hadapan Tuhan. 让我们每一个人在上帝面前负责任。 Bukankah kita sering menghakimi orang? 我们常常论断别人， Orang lain berbuat salah, kita langsung menghakimi 当 orang 我们 lain. 看到别人做错事的时候，我们就论断他， Mengikuti standar kita, bukan? 我们就按照我们的这个标准来审判 Tapi 别人。 betulkah kita mengikuti standar Tuhan? 那我们是否按照上帝的准则呢？ Tidak bisa. 不
不能够的。 Kita tidak bisa mengikuti standar Tuhan 我们不能按照上帝的标准， karena kita bukan Tuhan, 因为我们不是上帝， kecuali kita berlagak seperti Tuhan. 或者是我们像上帝。 Yang kedua, 第二样， mengapa Tuhan begitu sabar? 那么上帝为什么这样的忍耐呢？ Karena Tuhan mengenal manusia seutuhnya. 因为上帝完全认识、了解人的光景。 Tuhan mencipta manusia. 上帝创造了人， Tentu Tuhan sangat mengetahui siapa 对 manusia 他 itu. 也非常清楚人的状况， Termasuk Tuhan mengetahui rakyat Niniwe. 包括上帝了解尼尼微人的情形。 Bahkan Tuhan juga tahu siapa Nabi 那么 Yunus. 上帝了解约拿是怎样的一个人。 Ayat 11 Tuhan katakan, mana mungkin aku tidak mengasihi kota Niniwe, penduduk yang besar 120.000 orang, tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. 第11节这里说，何况这尼尼微大城，其中不能分辨左手右手的有12万人呢？我岂不爱惜他们？ Tuhan tahu. 上帝知道， Bahkan Nabi Yunus yang berlagak, Tuhan aku mau mati saja. Tuhan tahu hati Yunus waktu ngomong mau mati itu. 当约拿求死的时候呢，上帝也知道约拿的意念。 Pada waktu saya ngomong begini pun Tuhan tahu seperti apa hati saya juga. 当我怎么说的时候，上帝也知道我的内心。 Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Tuhan tahu sampai sedalam-dalamnya diri kita. 上帝非常深刻的了解我们的心事。 Pernah saya katakan kepada saudara, 我曾经对你们说， rambut di kepala kita pun dihitung. 我们的头发上帝都数算， Yang jatuh pun Tuhan tahu. 脱落的上帝也知道。 Dan kita seringkali apa? Mengabaikan rambut kita jatuh, bukan? 我们常常就是忽略我们脱落的头发。 Kecuali maaf ya, kita sudah ketakutan rambut kita banyak rontok, nanti takut botak. 以至于， Baru kita perhatikan rambut kita banyak rontok. 除非当我们这个头发的脱落太多了，我们怕成为秃头的人，我们就非常的关心。 Tapi kalau rambut kita masih fine-fine saja, mau jatuh 1, mau jatuh 10, tidak ada peduli, betul kan? 若是我们的头发还是非常的茂盛，脱落1、2根也无所谓。 Tetapi Tuhan tahu itu semua. 但上帝知道， Jadi saudara, Tuhan tahu seutuhnya siapa manusia itu. 上帝完全的了解我们是怎样的一个人， Bahkan Tuhan panggil satu-satu, tahu semuanya. 以至于上帝呼召我们是一个一个的，他了解我们。 Dan nanti penghakiman Tuhan pun Tuhan tahu setiap orang satu demi satu. Tidak ada yang bisa diabaikan. 到最后审判的时刻也是一样，上帝非常清楚我们每一个人。 Di sini Tuhan mau mengajar. 在这里，上帝要教导我们， Nabi Yunus mengajar Nabi Yunus untuk menghargai manusia di hadapan Tuhan. 让约拿他可以尊重人在上帝面前的生命。 Karena Tuhan membandingkannya dengan pohon jarak. 上帝让约拿跟这个蓖麻树做个比较。 Pohon jarak itu engkau kasihi. 上帝说：“你爱惜这个蓖麻树， Yang sehari saja tumbuh. 它一天成长， Hanya untuk menudungi engkau dari panas terik 也 matahari. 要遮盖你的从烈热的阳光。 Pohon jarak itu pun cuma umur sehari. 那么这个蓖麻树只有一天的生命， Engkau begitu sayang sama pohon 你 jarak. 是怎样的爱惜它？ Tapi mengapa engkau tidak sayang kepada manusia? 那你为什么不爱惜这个人的生命呢？” Saudara, Tuhan pernah katakan bukan? 上帝曾经这么说。 Mengasihi Tuhan harus tercermin dengan mengasihi sesama. 那我们爱上帝，要显明在爱人的事上。 Engkau mengatakan engkau mengasihi sesama. 你说你爱人， Maaf, engkau mengatakan engkau mengasihi Tuhan. 你说你爱上帝， Tapi engkau tidak bisa mengasihi 但你 sesama. 不能爱人。 Apa gunanya engkau mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Sementara manusia sesamamu yang kelihatan, engkau tidak pernah kasihi. 你说你爱看不见的上帝，你却不能爱看得见的人，有什么意思呢？ Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹，
Di sini Nabi Yunus diajar untuk menghargai manusia. 上帝教导约拿要爱惜人的生命， Karena manusia itu dicipta oleh Tuhan menurut gambar dan rupa 因为 Tuhan. 人是按照上帝形象被造出来的， Memang manusia itu sudah berdosa. 是人已经犯罪了， Memang manusia itu sifatnya macam-macam. 是人的这个性格是不一样。 Tetapi sudah Tuhan mengasihi manusia. 上帝爱世界上的每一个人。 Terbukti Yesus Kristus turun ke dalam dunia. 那么耶稣基督降世为人是一个 Dan 证 dia 明， mengasihi semua 他 manusia. 爱所有的人。 Tuhan yang datang sendiri. 上帝亲自来到这个世界上， Tapi ada orang Farisi, ahli Taurat berlagak seperti Tuhan. 只能与一些法利赛人，就是律法师，他装作像上帝一样， Mereka suka menghakimi orang lain. 他常常判断别人， Tidak taat Taurat, mereka jadi pengawas. 他们不顺从这个律法，他们做这个监督的人， Seolah mereka itu yang paling hebat melaksanakan hukum Taurat. 只是好像他们是最完全遵行律法的人， Tuhan tahu hati orang Farisi dan ahli Taurat. 所以上帝知道这些法利赛人和律法师的内心。 Karena itu Tuhan katakan engkau seperti kuburan yang dilabur putih. 所以主耶稣责备他们像一个坟墓，外面反射的非常漂亮， Depannya kelihatan bagus, 从外表看得非常好， kelihatannya bersih, 看起来很干净， tapi dalamnya tulang belulang. 但里面是死人的骨头， Dalamnya busuknya luar biasa. 里面的非常的败坏。 Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， Tuhan tahu siapa kita semua. 上帝知道你我的内心， Dan Tuhan mengajak kita untuk mengasihi sesama kita. 上帝要我们去爱别人。 Saudara, kalau manusia itu berdosa, 若是人犯罪， kita juga berdosa. 我们也犯罪， Kita juga banyak kelemahan. 我们也有许多的软弱。 Saudara, kita tidak boleh mengatakan kita lebih baik dari orang 我 lain. 们不能说比别人更好。 Karena itu Tuhan juga memberikan kesempatan buat Nabi Yunus 虽然上帝给约拿有个机会， untuk mengajar dan memberitakan firman 让他可以去传扬、去教导真理， kepada rakyat Niniwe yang belum mengenal kebenaran Tuhan. 对那些还没有认识上帝的尼尼微百姓。 Karena Niniwe belum pernah tidak bisa membedakan tangan kanan dari tangan kiri. 因为尼尼微城里面有很多不能辨认左右手的人， Istilahnya Niniwe itu betul-betul belum pernah mendengar firman. 意思就是说，尼尼微城里面的人很多人还没有认识过上帝。 Saudara, karena itu ketika melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, 当我们看到我们周边的人， apalagi belum mengenal Tuhan, 他们还没有认识上帝， kita harus mengasihi mereka 我们必须要爱他们， supaya mereka bisa mengenal Tuhan. 让他们可以认识上帝。 Saudara, bahkan sampai hari Tuhan nanti di akhir 一 zaman. 直到主最后再来的日子， Saya tidak tahu akhirnya Yunus memberitakan firman nggak di Niniwe. 那我不知道这个继续下去，这个尼尼微约拿是否再去尼尼微传福音？ Karena kitab Nabi Yunus ditutup di pasal 4 ayat 11. 因为约拿书在第4章11节结束了， Kita memang tidak tahu. 我们不知道， Tapi kemungkinan Nabi Yunus memberitakan firman. 但这可能约拿再去尼尼微传 Sehingga 福音， terjadi pertobatan di dalam kota Niniwe. 以至于在尼尼微有很多的人悔改。 Karena Yunus baru memberitahukan bahwa kota ini sebentar lagi akan tunggang langgang. Mereka langsung berpuasa dan mereka bertobat. 因为当约拿第一次告诉尼尼微说这个国、这个城市要驯服，他们就悔改了。 Jadi ini kesempatan buat Yunus untuk KKR besar-besaran di kota Niniwe. 这是约拿在尼尼微开布道会的时候， Tapi memang kita tidak tahu bagaimana akhirnya. 我们也不知道这个最后结局是怎么样的。 Namun kita tahu di dalam kitab Nahum, 那我们从拿红书里面知道， Niniwe akhirnya tidak jadi dihukum oleh Tuhan. 那最后呢，上帝没有刑罚尼尼微城， Tetapi 100 tahun kemudian,
Niniwe akhirnya dihancurkan oleh Tuhan. 但100年以后，那么这个尼尼微城完全被倾覆。 Itu dicatat di kitab Nahum. 这是拿红书里面的记载。 Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， memang Niniwe ketika bertobat, 当尼尼微城悔改， Tuhan berbelas kasihan. 上帝赐下怜悯， Tuhan beri kesempatan. 上帝给他们机会。 Tetapi selanjutnya, 那接下来呢， bagaimana mereka? 他们以后怎么样呢？ Tuhan tidak main-main. 上帝是轻慢不得， Tuhan tidak bisa dipermainkan oleh siapapun. 我们不能玩弄上帝。 Kalau pertobatan itu bukan pertobatan yang sungguh-sungguh, 若是我们的悔改不是诚信的悔改， pertobatan itu tidak dilakukan oleh setiap orang dengan segenap hati. 若是我们没有全信的悔改， Tuhan tidak segan-segan menghukum. 上帝总是在这个刑罚。 Tuhan tidak segan menghukum kerajaan Israel. 上帝他刑罚以色列民， Tuhan tidak segan menghukum suku kerajaan Yehuda. 上帝也刑罚犹大民族。 Israel dihukum oleh bangsa Asyur. 那么以色列被亚述人所侵服， Yehuda dihukum oleh bangsa Babel. 那么犹大国被巴比伦人所灭亡。 Dan setelah Tuhan Yesus mengerjakan semua karya keselamatan, 当主耶稣完成了所有的救赎工作， orang Yahudi yang berbangga dengan Yerusalem dan Bait Allah, 那些为着耶路撒冷而自豪的犹太人， Tuhan tidak segan menghancurkan Yerusalem dan menyerahkan semua orang-orang Yahudi. 那么上帝的刑罚撤回了耶路撒冷，让百姓们完全的分散。 Saudara, kita tidak berbicara tentang hukuman Tuhan 我们没 terlalu 有 banyak. 讲到这个上帝的刑罚， Tapi kita akan berbicara mengenai kesabaran Tuhan ini. 那我们强调上帝的忍耐。 Saudara, di sebuah negara di Afrika, 非洲有一个国家， ada sebuah gereja ada di bawah pemeliharaan misionaris yang bernama James King. 有一个宣教师 James King， 他牧养一个教会。 Nah, saudara, James King ini melayani di gereja di daerah Afrika yang sederhana. 那么这个 James King 在非洲一个非常简单的地方牧养这个教会。 Ada seorang ibu yang selalu datang sendirian dalam kebaktian. 那有一个母亲，每一次聚会的时候总是一个人来。 Dan ibu ini selalu didampingi, ditemani oleh seekor anjing tua yang jelek. 那有一只狗陪伴着他。 Jadi anjing itu ikut masuk bersama ibu tersebut, 那么这只狗呢，随着这个姐妹这个妇女来聚会， duduk di sebelahnya. 那么就卧在他旁边。 Sepanjang kebaktian, anjing itu tetap diam. 那么整个的聚会过程，这只狗呢非常安静。 Memang ibu ini sadar diri. 那么这个妇女呢，她醒悟到自己， Dia duduk di samping dekat lorong. 那么她就坐在的位置，在靠近这个走廊。 Karena dia juga membawa anjing tua yang jelek. 因为她带着这只狗， Ya, dia duduk di paling pinggir, di dekat lorong. Ya, dia duduk dengan penuh sujud menyembah kepada 那 Tuhan. 么她坐在这个走廊旁边，非常虔诚的参加聚会。 Di akhir kebaktian ketika pendeta sudah menyelesaikan ibadah, 当这个聚会结束了以后， biasanya mengajak jemaat untuk maju ke depan yang mau didoakan. 那么平常呢，他要求信徒来到这个台前，要为他们祷告。 Ibu ini selalu maju ke depan. 那么这个姐妹呢，每一次肯定会来到这个台前。 Dan anjing itu selalu akan mengikuti ibu tersebut. 那么这只狗呢，就随着这个姐妹。 Nah, saudara, itu terus-menerus dilakukan setiap minggu. 那么每一个礼拜都这样进行做。 Tapi sangat sayang sekali suami ibu ini suami yang kejam. 那么只可惜
这个妇女的丈夫是非常残暴的 suka 人， melakukan penganiayaan dalam rumah tangga, 在家里常常虐待这个妇女， sering dipukul, 那么常常 sering 动手打 sering 这个妇女 dimarahi. 骂这个妇女， Bahkan satu hari sudah marahnya keterlaluan membuat ibu itu terbunuh. 有一次呢，因为非常的生气，甚至把这个妇女杀死， Meninggal. 她死了。 Saudara, tinggallah di dalam rumah itu seorang pria tua dengan anjing yang jelek itu. 那么在家里呢，只留下这个年老的丈夫，还有这一只老狗。 Saudara, tapi tiba-tiba pria itu mulai memperhatikan sang anjing. 那后来呢，这个男人呢注意这只老狗， Kenapa setiap Rabu malam jam 7 selalu keluar? 那么每个拜三晚上7点，这只狗肯要出去， Dan kemudian pulang 1 jam setengah 2 jam kemudian. 大概1-2个小时以后它回来。 Begitu pula dengan hari Minggu. 礼拜天也是这样， Setiap jam 9 pagi tidak ada di rumah. 那到早上9点它就出去了， Dan sekitar jam 11-an anjing itu baru pulang. 大概11点这只狗回来。 Itu dia perhatikan. 那么这个男人注意到这只狗的行动， Penasaran anjing ini ngapain saja. 那么他注意这个狗到底做什么事， Mungkinkah cari makan di luar? 可能到外面寻找事 Atau 后， bermain-main di mana? 或者到外面去玩。 Akhirnya pria ini mengikuti terus anjing itu kemana. 以后呢，这个男人就追踪这个狗的行动。 Dia tahu anjing itu ke gereja. 那么这只狗到教会， Apalagi hari Minggu. 特别是礼拜天， Ibu tua itu sering duduk di pinggir, di lorong itu. Dan anjing itu di samping. Gitu. 那么看见这只狗就在走廊旁边，就是那个妇女平常坐的地方。 Anjing ini bukan Hachiko, saudara. 这个狗不是什么很优良的狗， Ya, yang film anjing dari Jepang itu ya, yang selalu nunggu di stasiun ya. 不像那个日本的那一只狗，常常到这个车站去等候它的主人。 Tapi anjing ini selalu ada di samping situ. 但是呢，这只狗呢就在这个走廊旁边。 Dulu yang diduduki oleh majikannya yang perempuan. 就是那个妇女常常坐的地方。 Dan yang mengejutkan, 那么使人吃惊的呢， di akhir kebaktian, 那么这个聚会结束了以后， anjing ini juga ikut maju ke 那 depan. 么这只狗也是跑到台前， Ke samping sebelah paling kiri 也是站在这个左边最角落。 ketika pendeta mendoakan. 那么看牧师会有祷告的时候， Akhirnya pria tua ini mengikuti ibadah. 以后呢，这个男人就参加崇拜。 Dan akhirnya dia bertobat oleh pemberitaan firman 以 dari 后呢，他 misioner. 因为听到悔改， Gara-gara kesetiaan dari seorang seekor anjing. 那是因为这一只狗的忠心表现。 Seekor anjing yang setia dengan seorang tuan rumahnya, yaitu seorang ibu. 这只狗它对它的主人的忠心态度。 Dan akhirnya anjing ini pergi ke gereja bersama majikan baru, yaitu tuannya 这个 sendiri. 狗就跟着这个新的主人，就是这个男人来到教会。 Saudara, kita tidak tahu kesabaran Tuhan itu sampai kapan. 我们不知道上帝的忍耐到什么时候， Tapi di dalam setiap kehidupan yang ada, di dalam setiap manusia ada kesabaran Tuhan. 但是呢，在我们人类的生活里面，上帝总是会有忍耐的表现。 Saudara dan saya tidak bisa berperan seperti Tuhan yang maha sabar. 那我们不能像上帝那样忍耐， Tapi saudara dan saya harus meneladani Tuhan yang maha 但 sabar. 是呢，我们必须要学习效法上帝的忍耐。 Saudara, Tuhan bisa memakai pohon jarak memperingatkan Yunus. 上帝可以用这个蓖麻树来警告、提醒先知约拿。 Tuhan bisa memperingati seorang laki-laki yang kejam dengan seekor anjing sehingga dia bisa bertobat. 上帝也可以使用一只狗
来警告、提醒个残暴的男人以后可以跪向上帝。 Tidak tahu saudara dan saya akan diajar oleh Tuhan dengan apa supaya kita semua menjadi sabar 那我们 seperti 也不 Tuhan. 知道上帝要怎样去教导我们，让我们可以学习忍耐。 Mungkin Tuhan akan ajar kita lewat orang-orang di sekitar kita supaya kita sabar. 上帝可能会使用我们周边的人，让我们可以学习忍耐。 Mungkin Tuhan akan memakai rumah kita untuk menjadikan kita sabar. 或者是我们这个在家庭让上帝使我们学习忍耐。 Mungkin mobil kita menjadi alat bagi Tuhan untuk membuat kita sabar dengan mobil kita. 可能借着我们所用的这个汽车，上帝教导我们忍耐。 Tapi saudara harus tahu bukan mobil yang lux ya saudara membuat kita sabar. 不是那些豪华的汽车， Mungkin mobil kita sudah buruk. 可能我们的汽车已经老旧了， Kita mungkin minta yang baru. 可能我们祷告求上帝给我们一辆新的车， Tapi Tuhan mungkin mau ngajar kita untuk sabar waktunya Tuhan. 但上帝要我们学习忍耐，等候他的时间。 Jadi saudara bagaimana Tuhan melatih kita untuk bersabar. 那我们不知道上帝要怎样训练我们， Tuhan bisa memakai segala cara. 上帝有各种各样的方法。 Tapi yang terpenting adalah apakah kita peka untuk kita peka bahwa kita sedang dilatih oleh 最 Tuhan. 重要的是呢，我们有个敏锐感，让知道上帝正在操练我们。 Saudara, tidak ada seorang pun yang bisa punya hak dia berlaku seperti Tuhan. 我们每一个人没有权柄像上帝一样， Tapi kita hanya bisa meneladani Tuhan 那我们只能够效法上帝， supaya akhirnya sifat Tuhan itu bisa tercermin di dalam kehidupan kita. 好让上帝的性格借着我们的生活彰显出来。 Dan ketika orang lain melihat kita, 当别人看到我们的时候， mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup 他 kita. 们也可以看到上帝的荣耀在我们的生活中。 Seperti tadi saudara, seekor anjing tua yang jelek. 是好像刚才我们所描述的那些难看的这个狗一样。 Sebetulnya anjing itu tidak dicipta menurut gambar Allah. 这个狗不是按照上帝形象被造出 Tapi 来 anjing itu dicipta oleh Tuhan. 这个狗也是上帝所造的。 Anjing dicipta oleh Tuhan, dia punya sifat-sifat tertentu. 那么上帝造这只狗有它狗的性格， Salah satu sifat anjing itu adalah setia. 那么狗的其中一个性格是一个忠心， Betul kan? 对不对？ Anjing itu kalau betul-betul sudah kenal tuannya, dia akan setia sekali. 这狗若是认识它的主人，它会对主人忠心， Kesetiaannya kepada ibu, 它对那个女主人的忠心。 ke gereja. 到教会， Walaupun ibunya sudah meninggal, 那么这个女主人已经过世， seolah-olah tanda petik jiwanya itu ada pada anjing itu mengerti jiwa dari ibu 那 tersebut. 么这个狗呢，认识这个女主人的生命。 Rabu pun bisa datang ke doa. 他礼拜天也参加祷告会， Minggu pun bisa pergi ke 礼拜 kebaktian. 天参加聚会。 Padahal kita tahu sudah, kita tahu hari Minggu, kita tahu hari Rabu bukan? 因为我们知道礼拜三、礼拜天， Itu akhirnya dipakai oleh Tuhan seekor anjing untuk mempertobatkan tuan yang kejam itu 上帝 menjadi 也 orang 会 baru. 使用这一只狗来感动这个男主人，以后悔改新主。 Mari kita belajar kesabaran 让 Tuhan. 我们学习上帝的忍耐， Karena Tuhan sampai sekarang belum datang kedua kali, menunjukkan Tuhan itu masih sabar sama kita. 上帝还没有第二次再来，说明他对我们还有耐心。 Dia mungkin masih menunggu ada orang-orang tertentu yang dia ingin bertobat. 上帝在等候，还有一些人，上帝要他悔改的， Dia masih sabar. 上帝还是忍耐。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. 天父，感谢你把这个真理教导给我们， Pimpin kami ya Tuhan, 求你带领我们，
mengerti akan kesabaran Tuhan. 让我们可以明白你的忍耐， Panjang sabar, 你是长久忍耐， penuh kasih karunia. 满有慈悲。 Nabi Yunus diajar untuk sabar. 你教导约拿学习忍耐， Begitu pula dengan kami Tuhan, diajar untuk sabar. 你也教导我们学习忍耐。 Karena dari situlah ya Tuhan kami mengerti bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. 因为从这个事情上，我们也知道你对我们是何等的忍耐。 Jangan sampai kami berlaku seperti Tuhan. 求你帮助我们，不要的行为好像上帝一样， Mau menggantikan Tuhan. 要期待你的位置， Tidak mungkin kami bisa lakukan itu 我们 Tuhan. 根本做不到的。 Kami hanya bisa meneladani 我 Tuhan 们只 saja. 能够效法你。 Dan memohon Tuhan menolong kami. 求上帝帮助我们， Berkatilah ya Bapa firman-Mu 你 ini. 赐福我们所聆听的信息， Dengar doa kami. 听我们的祷告， Dalam nama Tuhan Yesus 奉靠 Kristus. 耶稣基督圣名， Amin. 阿门。 Jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan diri. Terima kasih pada Pendeta Yohanes yang sudah membawa firman, kiranya dapat menguatkan kita semua. 我们谢谢刘牧师已经分享神的话，也带领今天早上的圣餐，让我们每个人蒙上帝的祝福。 Tiba saatnya kita akan memberi persembahan bagi Tuhan sambil menyanyikan menyenangkan-Mu. 接下来我们要进行奉献，我们来唱这首诗歌《陶主的喜悦》。 Kita berdoa. 我们做奉献祷告。 Terima kasih ya Bapa, firman-Mu telah kami terima, bantulah kami dan Roh Kudus ada dalam hati dan pikiran kami. 天父，我们感谢你，把你的话赐给我们，愿你的圣灵常住在我们心中。 Setelah mendengar firman-Mu, berikan kekuatan dan kemampuan sehingga kami lebih memahami kesabaran Tuhan. 我们领受了你的话，帮助我们可以更加体会到你的忍耐。 Sisa hidup menyenangkan hati Tuhan dengan taat pada firman-Nya. 让我们的人生因着顺服你的话，讨你的喜悦。 Terima kasih kami diberikan kesempatan ikut perjamuan kudus. 感谢你给我们机会可以领受圣餐， Kiranya darah Yesus yang telah tercurah mengingatkan kami
但愿你所流出的宝血成为我们的提醒， atas pengorbanan untuk menyelamatkan kami orang berdosa. 让我们可以常常思念你的舍身救我们这个罪人。 Saat ini kami mau menyatakan rasa syukur kami melalui persembahan. 我们也可以借着奉献表明对主的感恩。 Kami sadar bahwa persembahan ini tidak cukup membalas kasih Tuhan pada kami. 我们醒悟到我们的奉献根本不能满足你对我们的恩典， Tetapi kami yakin kiranya dapat dipakai dalam melebarkan pekerjaan Tuhan. 那我们恳求你祝福，可以拓展你的工作， Dan berkatilah tangan-tangan yang sudah mempersembahkan. 也求你赐福我们感恩奉献的人， Berkatilah rumah tangga dan pekerjaan mereka. 求你赐福我们的家庭、我们的事业。 Berdoa dalam nama Yesus Kristus. 我们祷告是奉靠耶稣基督圣名， Amin. 阿门。 Doa syafaat dan berita pengembalaan disampaikan oleh Pendeta Yohanes. 接下来是代祷还有会务的报告。 Jemaat Tuhan, kita akan berdoa untuk Bank Indonesia. 我们要为我们的这个国家祷告， Berdoa untuk Kementerian Kesehatan. 为做这个卫生部长祷告， Doakan untuk majelis dan staf bidang keuangan sinode. 为做这个区会的这个执委们祷告。 Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Bapa Surgawi, saat ini kami mau berdoa untuk Bank Indonesia. Tuhan, kami sadar betapa pentingnya peranan Bank Indonesia dalam menstabilkan ekonomi, khususnya keuangan di negeri ini. Tolonglah ya Bapa supaya nilai uang rupiah tidak bisa terus dipertahankan nilainya, dan jangan sampai terjadi kemerosotan-kemerosotan yang bisa mengganggu keadaan ekonomi negeri kami. Bapa, kami percaya dengan hikmat bijaksana mereka tahu bagaimana mengelola cadangan devisa yang ada, dan sekaligus bagaimana mengelola investasi bekerja sama dengan kementerian-kementerian terkait, sehingga Bank Indonesia tetap bisa kokoh ya Tuhan. Tak lupa juga dalam menilai dan mengerti bagaimana perlu tidaknya menaikkan suku bunga di Indonesia. Tuhan, mari Engkau berikan kepada mereka hikmat bijaksana di tengah-tengah keadaan dunia ekonomi yang tidak menentu dan inflasi yang terjadi di mana-mana. Bapa, Engkau sedia menolong Bank Indonesia dengan seluruh jajarannya. Kami mau berdoa menyerahkan juga Kementerian Kesehatan negara kami. Tolonglah ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID yang belum mereda, bahkan sekarang cenderung ada kenaikan. Tuhan, Kau tolong supaya Kementerian Kesehatan bersama dengan aparat yang terkait melaksanakan program vaksinasi, khususnya booster ya Tuhan, supaya terjadi kekebalan masyarakat, dalam arti kesehatan masyarakat yang sudah tervaksin akhirnya terbentuk di dalamnya, sehingga penyebaran COVID ya Tuhan akhirnya bisa menurun dan betul-betul pulih kembali. Kami serahkan tak lupa untuk majelis dan staf bidang keuangan sinode kami, sertai mereka Tuhan dalam mengelola keuangan sinode dengan seluruh gereja-gereja yang ada. Kiranya Tuhan sedia memimpin, menyertai, sehingga semua persembahan-persembahan yang dinyatakan oleh anak-anak Tuhan, oleh jemaat GKY betul-betul digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga yang terpenting adalah bagaimana memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Bersyukur, berterima kasih Bapa, Engkau sedia memimpin dan Engkau sedia mendengarkan seluruh doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, bersyukur kita semua bisa beribadah. Dan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali datang beribadah, yang baik yang di gereja maupun juga yang ada di rumah. Selamat beribadah.
我们也感谢上帝带领我们今天早上的崇拜。我们特别欢迎第一次来参加我们聚会的朋友们，不论是来到教会，或者是在家里参加我们的线上聚会。Dan hari Selasa, lusa 5 Juli ada persekutuan Kaleb untuk usiawan jam 10 pagi. 将来临的礼拜二早上4点，我们在这里与加勒年长团聚。Ya. Kemudian sudah kebaktian doa kita seperti biasanya akan diadakan setiap hari Rabu, ya. Kali ini tanggal 6 Juli jam 7 malam diadakan secara onsite maupun live streaming via YouTube. 礼拜3晚上7点，我们有祷告会，不论是现场的聚会或者是线上的聚会，我们双管齐下。Saya harap pengurus dan aktivis serta jemaat bisa ikut ibadah doa. 我盼望信徒还有教会的同工、圣工人员都能来参加。Kemudian saudara, training liturgi dan ibadah musik ya akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 9 Juli jam 7 malam. 那么礼拜6晚上7点，我们有这个崇拜同工的培训。Ya, Pendeta Gimin dari GKY Pluit akan datang dan akan memberikan training kepada kita semua. 那么从雅加达来到这个移民牧师，他要带领这一次的培训。 Harap para liturgos dan juga pemusik dan tim ibadah untuk bisa ikut bersama-sama. 那么参与崇拜组的同工们，大家欢迎你们一起来参加。 Pendeta Gimin memang khusus di bidang musik ibadah yang dia pelajari di sekolah di Singapura. 那么吉明牧师他在新加坡所就读的这个课程，就关于这个教会的音乐崇拜。 Biarlah kita rindu untuk diperlengkapi lebih baik lagi. 让我们科目有更好的这个追求。 Harap para pengurus dan liturgos serta tim ibadah GKI Surabaya untuk hadir. 我们盼望同工们还有崇拜组的弟兄姐妹参加。 Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita kembalikan kemuliaan bagi Tuhan dengan doksologi. 我们把尊贵荣耀归还给我们的上帝。 Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hidupmu kepada Tuhan dan belajarlah untuk merefleksikan kesabaran Tuhan dalam hidup kita. Terimalah berkat Tuhan. Sesungguhnya cinta kasih yang kekal dari Allah Bapa di surga, anugerah yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, kuasa dan urapan yang tak terhingga dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara sekalian untuk merefleksikan panjang sabarnya Tuhan dalam kehidupan saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh, kebaktian selesai, kiranya Tuhan memberkati. 默祷散会，上帝赐福你们。
Oh ya, oke. Nah, terima kasih. Oh iya, iya. Nah, terima kasih ya.